tebanglah kayu. Dan aku minta kamulah angkat kayu balak ini naik ke atas bukit untuk kami buat kapal. Nak cerita badan yang kuat dan besar, kuat, boleh mengangkat satu kayu balak naik ke atas bukit. Maka ditakdirkan Allah begitulah keadaannya, dan dia berkata, wahai Nabi Allah Nuh, kalaulah saya ini boleh angkat kayu ni naik ke atas bukit, apa nak diubah? Kata Nabi Allah Nuh, aku ubah kepada kamu apa yang kamu minta. Dia berkata, wahai Nabi Allah Nuh, saya ni cukup makan dah, okey lah. Apa dia yang kamu nak makan? Tolong sediakan kepada saya 2 kaitan lembu roti. 2 kaitan lembu roti. Nabi Nuh kata tak apa. Dia pun angkat kayu naik atas bukit. Kemudian bila dah siap kayu, pokok tadi ni yang dah dipotong berada di atas bukit, dia turun bertemu dengan Nabi Nuh dan dia berkata, wahai Nabi Allah, mana upah yang nak diberikan kepada saya? Maka Nabi Nuh pun keluarkan daripada poketnya 2 keping roti. Dia kata, saya minta 2 kaitan lembu roti. Kenapa 2 keping? Kata Nabi Nuh AS, kul wasamillah, makan dan sebutlah nama Allah. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, makan. Bila dia makan sekeping lagi dia kata, wahai Nabi Allah Nuh, aku dah kenyang, ambillah sekeping ni kepada kami. Tengok, dengan hanya kerana membaca bismillah. Hebat. Itu yang kita pada hari ini datang majlis buka puasa, kita kata kalau aku baca bismillah, entah sekali dengan doa. Ni nak makan banyak ni, boleh makan sikit. Sekarang ni tak payah baca bismillah, makan semua jadi on. Namanya apa? Namanya on. Oh, tu cadang tu, saya cadang tu nama baik tu. On. Eja pun mudah, taklah macam anak kita panjang nama. 1000 bulan purnama meribu. Udah panjang, tuan-tuan nak panggil apa? Nak panggil bulan kan nanti dia duduk dengan kaki lagi teruk. Pening kita, tuan-tuan. On, O-T, sengkang, O-T, cukup cantik. Itu di antara nama yang saya beri. Banyak lagi nama-nama yang patut kita cari, bukan hanya sekadar makna, tapi kerana meninggalkan kesan sejarah dalam hidup mereka. Ada nama-nama yang kita guna di pasaran pada hari ini cukup banyak. Di antara nama yang terkenal pada hari ini, Haikal. Haikal, mana-mana pun Haikal. Haikal Qayyum Muhammad Haikal, Nur Haikal. Ya, memang ditengok di dalam buku nama-nama yang baik ni Haikal, ya maknanya jujur. Tetapi sepanjang saya belajar bahasa Arab ini, bahasa Arab bukan hanya sekadar kita melihat kepada makna, tapi nak kena lihat kepada penggunaan orang Arab. Orang Arab dia ada cara dia nak guna. Penggunaan mereka perlu. Saya sewaktu belajar di Jordan dulu, bila akhir-akhir bulan 15 ke atas, 20 ke atas, poket ni kering. Bila poket kering, makan nasi, tapi terpaksa makan nasi bukan lagi dengan ayam, tapi dengan telur ayam yang gravy. Kemudian kalau nak makan ikan, tak boleh beli dah yang fresh-fresh, nak kena beli yang dah jadi tongkuat, nak kena rendam 1 jam. Di antara barang yang paling murah ialah Haikal. Pergi ke market, bagi tahu anak ais kilo rantai Haikal. Saya nak 2 kilo Haikal, sekilo 30 sen. 2 kilo balik boleh baru 60 sen. Boleh balik makan sekawan. Dia buka duduk, dia kata nak saya bagi free lagi. Kita pun buat balik lah, tuan-tuan, buka plastik. Rupanya Haikal ni apa? Rangka ayam. Kita heran, kenapalah anak aku ni, cucu aku ni bukan setakat minum susu dugro, tak belilah sebab 20 ini. Kita beli sekilo yang susu yang sekilo RM78, RM150. Tapi yang kita heran ni, oi kering kurus ni tinggal tulang ni kenapa? Bila fikir-fikir balik, oh patutlah setiap hari aku panggil dia Haikal. Kurus lah tuan-tuan.
Macamlah dulu orang tua-tua kita, bila anak-anak buat jahat, dia takkan sebut bodoh, dia takkan sebut anak haram, dia akan sebut betuah budak ni. Dalam bergerak tu betuah lah kita. Maka kita tukar Haikal kering kontak kering dulu. Yang paling kita takut apabila iman dia kering. Bila iman dia kering, itu yang dia sanggup sepak mak dia sendiri. Dia sanggup simak air panas pada mak dia sendiri, sanggup bunuh bapak dia sendiri. Kenapa? Iman dia kering. Ini secara asas, walau-walau kita pandang ala kecil, ustaz, kecil silakan. Baik, apabila sampai umur anak 6 tahun diajarkan adab. Diajarkan adab sewaktu 6 tahun. Apa dia adab? Yang pertama yang kata ulama, sembahyang. Yang keduanya akhlak Islam. Satu hari Rasulullah berada di rumah dia, dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba masuk cucunya Hasan dan Husain. Mereka pergi kepada Rasulullah. Mereka bergurau dengan Rasulullah daripada duduk atas rimba hingga menjalan naik ke atas tengkuk Rasulullah. Rasulullah biarkan. Begitulah keadaan Tok Wan dengan cucu. Sampai kita sekarang pun begitu. Kemudian tiba-tiba Hasan dan Husain yang sedang berada di atas tengkuk Nabi ini bergurau. Nabi biarkan, sedangkan dia sedang bersembang dengan para sahabat yang lain. Tiba-tiba 2 orang cucu dia ini turun duduk ke bawah, duduk di bawah ni, senyap, tak kata apa. Dia tanya, kenapa Hasan tadi main atas Tok Wan, tiba-tiba turun duduk senyap? Apa kata Hasan? Wahai Tok Wan, bapak saya sedang masuk daripada pintu depan. Apa nama bapak mereka? Siapa bapak Hasan dan Husain, tuan-tuan? Sayyidina Ali punyalah kecut pada bapak mereka baru masuk kat pintu, dia dah turun duduk senyap. Senyap aja. Sayyidina Ali masuk bagi salam, bersalam dengan Rasulullah dan dia duduk. Senyap aja. Tak cakap apa yang tadi, bergurau senyap dengan Rasulullah, senyap. Kemudian Rasulullah berkata pada Sayyidina Ali, wahai Ali, da'ni, tinggalkan aku, biarkan aku bergurau senda dengan cucu-cucu aku. Mereka adalah buah hati aku. Mereka lah yang paling aku kasih di atas dunia. Maka Sayyidina Ali bila Pak Ketua dah suruh keluar, dia keluar. Bila dia keluar daripada rumah Rasulullah, turun Sayyidina Jibril bagi tahu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah berpesan, yang layak untuk mengajar adab kepada Hasan dan Husain bukan kamu, tapi adalah Ali, ayah mereka. Yang layak mengajar adab bukannya kamu, tetapi adalah Ali, ayah mereka, kerana ketegasannya ditakuti oleh anaknya. Dan berkata Jibril lagi, kalaulah kamu mempunyai anak yang saleh, yang diajarkan adab, maka di akhirat nantilah dia yang akan memberi syafaat kepada kamu masuk ke dalam surga. Dan kalau kamu mempunyai anak yang tidak diajarkan adab, maka di akhirat nanti juga